Untuk Datuk sendiri, bagaimana agaknya idea tercetus untuk perniagaan dalam bidang food processing, pastinya jenama Ramli dan burger, makanan-makanan sejuk beku yang kini Datuk jalani? Saya berumur 7 tahun. Abang saya telah membawa saya ke Sekincan, Selangor, Tanjung Karang dan bersekolah sehingga tingkatan 5 SPM. Saya tidak dapat meneruskan pelajaran kerana kesempitan keuangan, tetapi saya tetap meneruskan impian saya dengan mengambil pengajian MBA, pengajian luar kampus ketika umur saya 50 tahun, iaitu pada tahun 2004. Saya mula mencari pekerjaan di mana saya bekerja sebagai kontrak buruh kasar pada tahun 1973 di Port Klang. Selepas itu, saya berhijrah ke Kuala Lumpur dan saya akhirnya diterima bekerja di Pasaraya sebagai butcher atau pemotong daging, dan akhirnya saya juga berhijrah sekali lagi ke Kuala Lumpur dan bekerja di Pasaraya Koperasi Kuala Lumpur. Di sana saya ditugaskan sebagai pemotong daging dengan memproses barangan berasaskan daging lembu dan ayam seperti burger, sosis dan daging kisar. Di situlah saya mula mempelajari teknik-teknik sepenuhnya memproses daging lembu, ayam dijadikan produk hiliran. Saya bersama isteri saya memulakan perniagaan sekitar 1980 dengan hanya bermodalkan RM2,000 sahaja. Saya tidak mempunyai sebarang mesin pada peringkat tersebut untuk memulakan memproses daging burger. Saya menggunakan secara manual, iaitu daging tersebut dicincang dan dibantu oleh isteri saya. Pada masa yang sama juga, cara saya memasarkan produk tersebut, saya wujudkan gerai-gerai atau stor-stor burger di sekitar Jalan Haji Hussein, Jalan Raja Laut, Kampung Baru, Jalan Tengku Abdul Rahman dan sekitar seluruh wilayah persekutuan. Cara saya memperkenalkan produk Ramli pada masa itu, saya menjual yang masak dan yang belum masak, di mana cita rasanya berbeza daripada burger yang diimport. Dan permintaan pada masa itu, alhamdulillah, peningkatan pengeluaran sekitar 2,000 hingga ke 3,000 keping sehari. Kini saya memiliki 12 anak syarikat di bawah kumpulan Ramli dengan jualan tahunannya hampir 1 bilion, dan di Pulau Indah Siap dijangkakan jualannya meningkat kepada 2 bilion. Yang paling penting, burger jenama Ramli yang dikatakan paling tersohor serta menjadi kebanggaan negara Malaysia. Saya juga merasa gembira kerana dengan hasil keluaran syarikat saya telah melahirkan ramai usahawan-usahawan muda dan hebat-hebat. Pengalaman sedih saya berkenaan dengan isu fitnah yang tersebar di laman sosial yang mendakwa syarikat saya telah dijual kepada bangsa asing dan produk saya mengandungi DNA haram yang berlaku pada Disember 2011. Kami telah membuat penafian di laman web Ramli, semua laman sosial dan melalui siaran televisyen. Kami juga telah membuat laporan polis untuk mengenal pasti pihak yang melakukan sabotase tersebut. Setakat hari ini masih kekal lagi 100% milik saya. Tetapi hari ini saya telah membuktikan yang kita boleh berjaya dengan usaha dan kerajinan yang bersungguh-sungguh. 3 kali menghadapi ekonomi meleset yang berlaku pada tahun 1987, 1997
dan 2007. Saya memegang prinsip jika orang lain boleh buat, saya mesti boleh buat. Ramli itu sendiri mewakili visi dan misi syarikat, iaitu R bermaksud rangkaian pasaran global, A itu amalan pengurusan produktif efektif, M menitik beratkan halal bersih dan bermutu, L latihan rohani dan jasmani diterapkan, Y yakin dalam segala apa tindakan. Inilah yang dimaksudkan visi dan misi dalam kumpulan Ramli. Penjenamaan atas jenama tersebut itu adalah penting kerana kebanyakan Bumi Putera atau penggemar-penggemar makanan, dia lebih mementingkan makanan yang dikeluarkan oleh pihak Bumi Putera. Di situlah saya mendapat idea kenapa jenama Ramli itu ditonjolkan. Sebenarnya jenama itu bukan datang daripada saya. Saya tidak berhajat mengatakan jenama Ramli itu untuk dikeluarkan. Sebenarnya datang daripada pelanggan-pelanggan dan pengguna-pengguna yang mengatakan kenapa burger tersebut tidak ada jenama. Daripada situlah saya mendapat idea yang burger ni kena letak jenama Ramli. Itulah wujudnya. Wujudnya daripada peniaga-peniaga dan pengguna-pengguna pada hari itu. Kompleks pengeluaran Ramli sedang didirikan di Halal Hub Pulau Indah, Selangor. Dan ia terdiri dari kilang pengeluaran, depo simpanan sejuk beku, kering dan logistik halal, pusat latihan, penyelidikan dan pembangunan R&D, serta kilang pengeluaran bagi vendor-vendor kami di atas tanah keluasan hampir 30 ekar. Pembinaan kompleks pengeluaran Ramli ini akan dilaksanakan dalam 3 fasa, iaitu fasa yang pertama, kedua dan ketiga. Jumlah keseluruhan pelaburannya adalah hampir 1 bilion ringgit. Fasa yang pertama, ia melibatkan pembinaan Ramli Port Industry berkeluasan 14 ekar dengan pengeluaran 6 line production dan dengan pelaburan sebanyak 500 juta. Kapasiti 6 line pengeluaran ini adalah 6 kali ganda dari kilang yang sedia ada. Untuk permulaan, 3 line production akan dibangunkan dengan pelaburan sebanyak 320 juta dengan kapasiti 3 kali ganda yang kilang yang sedia ada, iaitu 100 tan yang ada pada masa ini. Kilang yang serba moden automatik sepenuhnya dijangka siap menjelang tahun 2017 di samping memenuhi permintaan khusus memastikan produk Ramli mencukupi dari segi kuantitinya dan kekal halal toibannya dari segi kualiti bagi menampung permintaan pasaran luar negara dan tempatan. Fasa yang kedua pula adalah pembinaan depo simpanan bilik sejuk, kering dan logistik halal yang berkeluasan lebih kurang 6 ekar dengan nilai pelaburannya sebanyak 100 juta. Dan fasa yang ketiga adalah pusat latihan penyelidikan dan pembangunan R&D serta pembinaan kilang pemrosesan makanan khusus untuk vendor-vendor pengeluaran makanan kecil Bumi Putera di bawah program vendor Ramli di atas tanah keluasan 8 ekar. Kos untuk pembangunan fasa yang ketiga tersebut adalah dianggarkan 300 juta. Sehingga kini hampir 50 cawangan Ramli Halal Mart dan Ramli Halal Kios restoran telah beroperasi. InsyaAllah 450 cawangan akan dibuka sehingga tahun 2020 setelah siap sepenuhnya kilang baru di Pulau Indah. Nasihat saya, apa yang saya sebut tadi, 5 prinsip. Yang pertama, rajin. Yang kedua, berusaha. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan. Dan yang kelima, membayar zakat 2,5%. Itu nasihat saya. Saya rasa yang saya amalkan ni 40 tahun. Saya nampak banyak dia punya keberkatan dan yang saya usahakan. Jadi setiap apa masalah pun yang kita hadapi, kita dapat selesaikan. Kerana kita berniaga ni bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat juga. Terima kasih banyak, Datuk, untuk bicara Argo yang pertama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey.